Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab yang tertangguh. Okey, 12.2 berkenaan dengan sistem saraf. Okey, sistem saraf. Baik, sistem saraf, organisasi sistem saraf bagi manusia kita ada dua. Sekejap. Okey, yang pertama kita panggil sebagai sistem saraf pusat ataupun SSP. Okey, sistem saraf pusat yang terdiri daripada otak dengan saraf tunjang. Ini yang utama, sistem saraf pusat, otak dengan saraf tunjang. Okey, manakala sistem saraf periferi, kita ada saraf kranium dengan saraf spina. Okey, saraf kranium dengan saraf spina. So, saraf kranium ni ada, dia tengok bawah. Okey, sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Saraf kranium ni ada, kata saya cukup 12 pasang saraf kranium. So, menghantar impuls dari otak dan juga ke otak. Okey, saraf kranium. Yang ni yang daripada bahagian kranium ni macam tengkorak, bahagian tengkorak otak, bahagian tengkorak otak lah. Otak lah maksudnya saraf kranium, saraf yang hantar impuls dari otak dan ke otak. Semuanya melalui otak lah. Okey, kalau saraf spina, saraf spina impuls dari saraf tunjang dan ke saraf tunjang. Okey, ini kena faham maksudnya dan ke ni. Okey, hantar impuls dari saraf tunjang serta ke saraf tunjang. Ini kita panggil sistem saraf periferi. So, bila kita tengok semua bahagian sistem saraf, maksudnya dalam biologi kita kena fokus berkenaan otak, kita kena fokus berkenaan saraf tunjang. Kita nak tengok dan juga sistem ni lah, saraf spina dengan kranium. Kita nak go deeply lah ke semua bahagian-bahagian yang terlibat. Kita akan tengok one by one. Okey, first kali kita nak tengok sistem saraf pusat, iaitu otak. Otak kita, nampak kita ada beberapa bahagian yang kamu kena ingat nama-nama dia. Okey, yang pertama bahagian yang paling besar, yang putih ni semua ni kita panggil cerebrum. Okey, cerebrum. Ingat nama ni cerebrum. Okey, ingat besar. Okey, besar. Kalau macam video yang cikgu tunjuk sebelum ini, dia tunjuk macam bentuk penyapu kan. Sebab broom. Macam penyapu. So, besarlah bahagian penyapu tu. Cerebrum. Okey. Yang kedua, cerebellum. Kecil. Bahagian ni kecil sikit. Dia duduk di bahagian bawah. Cerebellum. Okey. Yang ketiga, medulla oblongata yang color hijau ni. Ini tiga bahagian utama. Kemudian kita bahagian dalam otak ni dekat bahagian cerebrum, tapi ada bahagian yang tersendiri kita panggil sebagai hipotalamus. Hipotalamus dan juga kelenjar yang kontrol ni kelenjar endokrin. Okey, kelenjar pituitari. Nanti untuk dia nak kontrol hormon. Alright, ingat cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, hipotalamus, kelenjar pituitari. Okey, yang ni pengetahuan kita lah. Bahagian cerebrum yang kontrol bahagian-bahagian lain. Contoh, okey, contoh penglihatan, okey, perasaan, deria otot, kaki, lengan, okey, higher mental activities. Okey, ini bahagian ingatan. Okey, ingatan kita nak berfikir semua yang kontrol adalah bahagian paling besar iaitu cerebrum. Okey, dan juga rasa dan bau. Okey. Seterusnya kita nak tengok fungsi. Tadi kita dah tengok kedudukan cerebrum tu dan kita nak tengok fungsi dia. Okey, ni bahagian ni lah. Bahagian yang hijau dengan yang merah ni kita panggil bahagian cerebrum. Apakah fungsi cerebrum? Okey. Kebanyakannya adalah berkaitan dengan tindakan terkawal. Okay, tindakan kita boleh kontrol. Okey, cerebrum mewakili bahagian otak yang terbesar, terdiri daripada dua hemisfera cerebrum. Okey, setiap hemisfera berlipat-lipat. Okey. Take note yang ni selalu ditanya dalam soalan peperiksaan. Kenapa berlipat-lipat?
sebab kita nak menambahkan luas permukaan. Okey, bila luas permukaan banyak, so neuron banyak. Right? Kemudian, apakah fungsi sebenar untuk cerebrum? Mentafsir maklumat daripada reseptor. Okey, sebelum ni kan kita dah tengok laluan tindakan bagi rangsangan dan gerak balas kan. So, reseptor akan hantar ke otak apa-apa rangsangan supaya ditafsirkan. Kan, dianalisis dan ditafsirkan. So, kat bahagian mana? Bahagian cerebrum. Jadi, bahagian cerebrum inilah yang akan mentafsir maklumat. Kemudian lepas dia taksir, dia analisis dan dia integrasi untuk bagi tindakan apa yang sesuai. Okey, berkaitan dengan persepsi deria. Okey, selain daripada itu, cerebrum juga mengawal pergerakan otot rangka dalam semua aktiviti terkawal badan. Contoh, kita nak bergerak ke, nak melompat ke, nak menari ke, semua cerebrum yang akan kontrol. Itu sebab kita panggil pergerakan otot rangka. Macam kita nak berlari, otot-otot rangka yang terlibat adalah otot kaki kan, otot tangan dan sebagainya. So, cerebrum yang kontrol. Okey, tapak kebijaksanaan dan proses mental yang kompleks dilakukan di sini. So, masa cikgu duk terang ni, kamu duk ingat, kamu duk fokus. So, yang aktif sekarang adalah bahagian cerebrum. Kamu tengah terjemah apa yang cikgu cuba terangkan. So, cerebrum tu telah bekerja lah sekarang ni. Okey, okey. Kalau maksud kamu susah nak pick up, susah nak faham, maksudnya ada problem dekat cerebrum tu. Okey, jadi kalau kita fokus dengan baik, maksudnya cerebrum tu telah bekerja dengan baik lah. Okey. So, habis cerebrum, kita nak tengok cerebellum. Yang warna purple ni. Okey. Okay, cerebrum ni, cerebellum adalah bahagian yang kecil sikit kat bawah. Yang besar tadi cerebrum, ni cerebellum, kecil, ada L kan, cerebellum. So, apa yang penting fungsi dia? So, kita tengok lobus yang besar dan kompleks terletak di bahagian belakang otak. Duduk dekat bawah ni, belakang lah. Kemudian, menerima maklumat deria dari organ keseimbangan di telinga. Okey. Dan juga otot dan tendon. Yang ni dia terima maklumat supaya nak menseimbangkan badan. Jadi keseimbangan ni dia punya deria, organ deria dekat telinga dengan juga dekat otot dan tendon. So, koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Contoh macam inilah. Okey, yang banyak melibatkan cerebellum, contohnya ahli gimnastik ke ataupun akrobatik ke, kan dia pun nak seimbangkan badan kan. Jadi cerebellum ni dia akan aktif lah untuk kontrol keseimbangan. So, keyword dia keseimbangan untuk cerebellum. Okey, so seterusnya kita tengok yang ketiga, fungsi hipotalamus. So, hipotalamus mengkoordinasikan homeostasis. Homeostasis mengawal pusat pengecaman serta analisis kelaparan, dahaga, kelesuan, marah dan suhu badan. Yang ni untuk kontrol homeostasis. Contoh bila kita dahaga, so dahaga badan kita akan dapat detect, impuls itu akan dihantar ke hipotalamus untuk bagi maklumat yang kita dahaga, dan kita akan cari jalan untuk kurangkan dahaga dengan minum ataupun kurang aktiviti cergas. Kita akan slow down supaya kita kurang dahaga dengan cara kita akan ambil air dan minum. Siapa yang kontrol? Itu adalah hipotalamus. Ataupun suhu badan meningkat. Suhu badan meningkat, rangsangan tu akan sampai dekat bahagian hipotalamus. So, hipotalamus akan bagi satu arahan supaya badan kita akan cari jalan untuk kurangkan suhu badan. Okey, contohnya kapilari darah kita akan mengembang untuk mengeluarkan haba yang berlebihan. Okey, yang tu kita akan belajar nanti Ingat kalau berkaitan homeostasis, dia punya bahagian dekat otak adalah hipotalamus. So, menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin. So, sistem endokrin terus kita ingat berkenaan dengan hormon. Dan juga kelenjar pituitari lah yang akan kontrol pengeluaran hormon daripada bahagian badan kita. Okey, mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Dia dah kontrol lah, maksudnya badan kita ni boleh lah, bukan dia boleh terima banyak-banyak. Dia akan tengok keadaan
yang sesuai supaya hormon itu dapat dikeluarkan mengikut keperluan. Okey, tak boleh banyak sangat, tak boleh sikit sangat. Siapa yang kontrol tu adalah kelenjar pituitari. Alright. Okey, ini adalah kelenjar pituitari di bahagian kecil saja dekat ujung ni. Okey. Kelenjar endokrin yang berada di dasar hipotalamus, dia duduk dekat bawah hipotalamus. Dia merupakan kelenjar endokrin yang mengawal rembesan hormon yang lain. Dia akan kontrol lah, dia macam big boss lah untuk kontrol nak keluarkan banyak mana hormon-hormon tertentu. Okey. Okey, lastly kita tengok medulla oblongata, yang bahagian panjang ni yang dekat-dekat nak sambung dengan saraf tunjang. Okey, bahagian panjang. Nampak oblong kan? Siapa biasa makan burger oblong kan, dia bentuk dia macam panjang sikit. Okey, medulla oblongata. So kamu kena ingatlah nama-nama bahagian otak ni dan juga fungsi. So apakah fungsi medulla oblongata? Terletak pada anterior cerebellum. Okey, cerebellum kat sini, anterior is depan dia kan? Ni cerebellum, bahagian depan cerebellum tu adalah medulla oblongata sampai ke bawah sinilah. Okey, yang panjang ni tu maksud anterior. Kita kan belajar posterior apa, anterior apa kan, bab yang mula-mula sekali dulu ni. Okey, apakah fungsi, apakah kerja medulla oblongata ni? Dia mengawal tindakan luar kawal. Okey, apa benda ni, cikgu? Tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ni tindakan yang kita tak boleh kontrol lah. Okey. Contoh, denyutan jantung. Kita mana boleh kontrol dia nak berdenyut suka hati dia lah. Kan kita tak boleh kontrol. Macam tindakan terkawal tu kita boleh kontrol. Kita nak lompat ke, kita tak mau lompat ke, kita suka hati kita lah. Denyutan jantung ni tak boleh. Kalau memang dia duduk berdenyut, mana kita boleh abang, hang tunggu sat, jangan denyut lagi. Tak boleh kan? So, ini dipanggil tindakan luar kawal. Dan pernafasan pun sama. Pencernaan makanan, pemvasocerutan, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin, semua ni menelan ni semua adalah tindakan luar kawal. Kita tak boleh kontrol. Yang boleh kontrol adalah medulla oblongata. Dia berlawan dengan tindakan terkawal oleh cerebrum. Ada pelajar dia confused, dia kata cerebrum dia kontrol tindakan terkawal. Kalau cerebellum mestilah tak terkawal sebab dia dekat nama kan, dekat-dekat nama. Medulla oblongata yang kontrol tindakan luar kawal. Okey, takat tu faham ke? Semua ni adalah fungsi dengan nama-nama bahagian otak. Alright. Lepas otak, sistem saraf pusat kan kita diberi dua kan, otak dengan saraf tunjang. So sekarang kita akan mendalami pula bahagian saraf tunjang. Saraf tunjang ni kat mana? Ni otak dengan saraf tunjang adalah SSP kan. Yang kuning ni adalah saraf tunjang. Dia duduk kat mana ni? Dia duduk di dalam tulang belakang kita. Ni tulang ni, kiri kanan ni tulang. Tengah-tengah tu saraf. Dia saraf tunjang yang menunjangi daripada atas ke bawah. Okey? Tu dia, ini adalah kerata rentas dia. Kena faham lah ni. Gambar awak tak sama macam atas tu cikgu. Mana dia gambar macam tu, tak ada pun. Ini kena bayangkan dia adalah keratan rentas. Okey, maksudnya memanjang ke bawah lah. Okey, memanjang ke bawah. Okey, now kita berkenalan setiap bahagian dalam saraf tunjang. Okey, kita ada akar. Ada dua jenis akar. Akar dorsal dengan akar ventral. Kita tengok akar dorsal dulu. Ni akar dorsal yang dibulatkan ni, gelang ni. Semua ni kita panggil akar dorsal. Okay, akar dorsal ada apa dalam dia? Akar dorsal ada akson, neuron, deria. Akson ni yang warna purple ni. Akson dia. Okay, akson yang panjang ni. Okay, akar dorsal mengandungi akson, neuron, deria. So, akson ni dia hantar impuls dari reseptor deria ke saraf tunjang. Okay, ini yang mana jirim kelabu ni dalam saraf tunjang lah, kita panggil jirim kelabu. Nanti kita tengok yang akar dorsal dulu. Soalan, apakah yang terkandung dalam akar dorsal? Yang terkandung dalam akar dorsal adalah neuron deria. Adakah semua bahagian akson dia? Okey. Kemudian kita tengok akar ventral pula. Akar ventral yang bawah ni. Okey, yang bawah ni. Okey, akar ventral ada neuron apa? Akar ventral ada neuron motor.
Jadi ingat, dorsal ada neuron deria. Kalau akar ventral ada neuron motor. Neuron motor ni buat apa? Dia hantar impuls dari saraf tunjang ke efektor. Ingat balik efektor ni apa dia cikgu? Efektor ada dua kan? Otot dengan kelenjar. Efektor ada dua, otot dengan kelenjar. Ingat kalau akar dorsal dia ada neuron deria. Kalau akar ventral dia ada neuron motor. Okey. So yang kuning ni apa? Yang kuning ni adalah neuron geganti. Ni nama bagi KSSM lah. Kalau dulu kita panggil interneuron, sekarang dipanggil neuron geganti. So neuron ni ada 3 jenis lah. Neuron deria. Neuron deria dia bawa impuls saraf daripada deria, reseptor deria ke saraf tunjang. Kemudian kita ada neuron geganti. Neuron geganti ni dia sambung neuron deria dengan neuron motor. Ni neuron geganti. So ada 3 lah. 3 kawan ni. Neuron ni ada 3 jenis. Neuron deria, neuron geganti dengan neuron motor. Dekat saraf tunjang kedudukan depa asing-asing lah. Satu duduk neuron deria duduk dekat akar dorsal. Neuron motor duduk dekat akar ventral. Manakala neuron geganti duduk dalam jirim kelabu. Okey, bahagian tengah ni kita panggil jirim kelabu. Yang bahagian putih sikit ni kita panggil jirim putih. Jirim putih ni ada apa? Dia ada akson bersalut myelin. Okey. Alright. Inilah semua. So satu lagi yang cikgu tak beritahu gini, ganglion akar dorsal. Ganglion ni maksud dia macam bengkakan. Dekat akar dorsal sahaja yang ada bengkakan sebab dia nak menempatkan badan sel. Nampak yang bulat ni? Bulat ni adalah badan sel. Badan sel siapa cikgu? Badan sel bagi neuron deria. Dia macam ada bengkak sikit. Dia nak tempatkan badan sel neuron deria. Dekat akar ventral ada tak? Akar ventral tak ada sebab neuron motor dia punya badan sel dia duduk di hujung. Bukan duduk kat tepi. Kalau neuron motor badan sel duduk kat tepi. That's why ada bengkakan pada akar dorsal. Faham kena teliti betul-betul. Boleh buat nota sendiri untuk lebih kamu ingat kedudukan bahagian-bahagian di dalam saraf tunjang ni. Okey. So saraf tunjang dikelilingi oleh bendalis cerebrospina. Bendalis apa pula ni? Bendalis cerebrospina, dia ni adalah tujuan dia nak melindungi saraf. Okey. Kita panggil macam ayat tulang belakang. Lebih kurang macam itulah ayat tulang belakang ni. Apa tujuan dia? Dia nak melindungi saraf. Dia nak kontrol saraf, nak jaga saraf. Saraf sangat sensitif So bendalis ni lah yang akan melindungi saraf. Dan selain daripada lindung saraf, dia bekalkan nutrien kepada saraf tunjang. Ni yang penting lah bendalis ni. Okey. Ia mempunyai jirim putih di bahagian luar yang mengenai neuron akson bermyelin. Dan di bahagian dalam saraf tunjang terdapat jirim kelabu berbentuk H. Bentuk macam rama-rama tu kan, bentuk macam H tu. Ataupun rama-rama yang mengelilingi badan sel neuron. Tadi tu. Nampak dia ada badan sel neuron. Ni badan sel. Ni macam rama-rama ataupun bentuk H. Ni kita panggil jirim kelabu. Dia ada badan sel. Nampak? Satu badan sel daripada neuron geganti. Satu lagi badan sel daripada neuron motor. Neuron deria kat mana? Neuron deria ada di akar ventral. Dia punya badan sel dia. Okey. So dekat jirim kelabu ada 2 jenis badan sel, iaitu badan sel daripada neuron geganti dan badan sel daripada neuron motor. Okey. Okey, ini dah. So setiap saraf spina ada 2 akar ventral, iaitu akar dorsal dan ventral yang kita tengok tadi kan. And then akar dorsal mengenai akson neuron deria, manakala badan sel neuron deria terkumpul dalam ganglion akar dorsal. Tadi tengok dia. Akar ventral ada akson neuron motor. Akson tu yang panjang tu. Okey, fungsi. Apakah fungsi saraf tunjang? Fungsi saraf tunjang memproses maklumat deria dan hantar gerak balas melalui neuron motor. Dia proses maklumat dan hantar ke neuron motor.
Then dia kawal tindakan refleks. Tindakan refleks ni tindakan serta-merta. Contoh ada benda macam lalat nak masuk mata, mata kita tertutup dengan cepat kan. Tu tindakan refleks kita. Yang tu dia tak melalui otak, terus ke saraf tunjang. Sebab tu dia kata mengawal tindakan refleks. Kemudian dia hubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Dia hanya hubungkan saja, dia combine contoh ni lah. Okey, contoh ni kerata rentas saraf tunjang tadi. Contoh terpijak paku ke dekat kulit kan, kulit kaki kita ni, tapak kaki. Lepas tu hantar maklumat ni. Contoh kat sini ada gambar paku, terkena paku ataupun terkena benda panas ke. So reseptor dekat kulit ni akan hantar impuls masuk terus. Okey, ni neuroderia kan. Terus masuk ke saraf tunjang. Okey. Kemudian bawah hantar ke otak, dia lalu saraf tunjang dulu. Lepas tu patah balik neuromotor hantar ke otot. Dan otot akan mengecut, tindakan otot rangka. Macam tadi cikgu kata kita terkena benda panas, terpegang cerek panas. So tangan kita akan terangkat dengan segera. Sebab itu adalah tindakan refleks. Okey. Sistem saraf periferi daripada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Jadi sistem saraf soma mengawal semua tindakan terkawal, manakala sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung dan pengecutan salur darah. Okey, fungsi sistem saraf periferi adalah menghubungkan reseptor deria dengan efektor kepada sistem saraf pusat. Okey, inilah sistem saraf yang gambar rajah macam tadi lah. Okay. Alright. Okay. Kita tengok soalan praktis formatif untuk bab 12.2 ni. Hari ni kita akan masuk 12.3 sekali . Okay. Jelaskan peranan otak dalam koordinasi badan. Apakah tugas otak? Okay. Yang cikgu highlight ni, itu tugas dia lah. First, jangan kita tulis terjemah terus. Dia terima dulu. Okay. Lepas dia terima, menerima pelbagai jenis maklumat. Dia terima apa? Dia terima maklumat. Daripada siapa? Daripada reseptor. Kamu selalu kena tanya macam tu supaya jawapan kita lengkap. Lepas dia terima maklumat, dia buat apa? Otak akan analisa. Dia analisa dan dia integrasi dan juga dihubung kaitkan maklumat supaya dapat gambaran menyeluruh untuk tindakan yang sewajarnya. Okey? Nampak gerak balas. So dia ada step dia lah. Satu terima, lepas terima terjemah, lepas tu buat satu gerak balas untuk dihantar ke efektor. Okey, ni dia punya panduan jawapan. Okey. So bandingkan fungsi cerebellum dengan medulla oblongata. Ingat balik cerebellum kita kena ingat tentang keseimbangan. Apa yang dia buat? Dia kontrol dan selaraskan pergerakan untuk keseimbangan. Kalau medulla kita ingat tentang tindakan luar kawal. Okey, dia kontrol tindakan luar kawal ataupun tak disedari. Seperti bagi satu contoh, peristalsis, pernafasan, denyutan jantung. Okey, dia nak bandingkan saja. Okey. Alright, nyatakan satu perbezaan antara fungsi sistem saraf soma dengan sistem saraf autonomi. Okey, sistem saraf soma dia kontrol tindakan terkawal. Kalau autonomi, kontrol tindakan luar kawal. Okey, nombor 4. Jelaskan mengapa kita tidak dapat menahan bersin. Ingat balik, bersin ni adalah satu tindakan terkawal ke luar kawal? Luar kawal kan? So, kita bagi tahulah. Ni adalah tindakan ataupun gerak balas luar kawal. Gerak balas luar kawal kita tak boleh kontrol. Nak bersin memang kita lepas je. Okey. Takrifkan tindakan refleks dan nyatakan kepentingan. Tindakan refleks ni tindakan yang pantas dan automatik. Kepentingan dia dapat melindungi daripada berbahaya. Contoh, kalau ada apa-apa macam tadi cikgu bagi contoh, kita terpegang cerek panas. Kalau tidak ada tindakan refleks, kita duduk pegang lagi-lagi cerek panas tu sampai melecok-lecok, bahaya kan? Dengan adanya tindakan refleks,
serta-merta tangan kita akan diangkat dengan pantas sebab kita nak menjauhi daripada berbahaya. Dan menjamin kemandirian di persekitaran yang berubah. Okey? Okey, cuba tengok soalan objektif ni. Apakah jawapan yang sesuai? Antara yang berikut, manakah urutan yang betul bagi komponen dalam koordinasi manusia? Senang saja. Kita nak tengok urutan mana yang paling sesuai. Mula-mula kita kena terima apa dulu dan akhirnya apa dia. Cuba type tengok jawapan dia. Saya kita masuk satu bab lagi ni. Cepat-cepat. Yang mana yang paling nampak lebih sesuai? Okey, Hafiz Syazwan jawab A. Lagi, seorang lagi. Tengok betul ke tak? Mula-mula sekali apa? Seorang lagi. Nah, Alia. Adam Azhar A. Kita tengok betul ke tak? Okey, antara berikut manakah urutan betul? First sekali kita tengok mesti ada rangsangan. Okey. Rangsangan yang diterima, kemudian reseptor yang terima rangsangan hantar ke pusat integrasi iaitu otak. Otak akan hantar ke efektor, efektor bagi gerak balas. Very good. Betul. Jawapan dia adalah A. Senang Okey. Manakah antara berikut adalah sebahagian daripada sistem saraf periferi? Yang manakah yang betul? Sistem saraf periferi. Kalau SSP ada dua kan? Bayangkan bulat, bayangkan panjang. Bulat tu otak. Yang panjang tu saraf tunjang. Tapi yang ni soalan periferi. Apa dia jawapan tadi? Okey, B. Tengok B. Betul ke tak? Otak salah. Saraf kranium, saraf spina, saraf tunjang. Ini kalau kamu buat nota, kamu janganlah skema betul-betul nak ingat. Semua kamu try buat benda ataupun lukisan yang kamu senang faham. Okey? Yang ni untuk sistem saraf periferi. Terdiri daripada saraf kranium, saraf spina. Okey? Kranium ni otak. Nampak dia buat keluar saraf tu daripada otak. Kalau saraf spina tu dia berkeluar daripada saraf tunjang. Ni kita panggil sebagai sistem saraf periferi. So, jawapan dia adalah B. Pandai. Alright. Okey, soalan seterusnya. Apakah fungsi Q? Ini semua soalan SPM dan juga soalan-soalan latihan. Tu cikgu kata kena buat banyak soalan. Dia kalau kita belajar macam kita susah tu, kita cari jalan dengan buat soalan. InsyaAllah dia akan jadi mudah. Okey, apakah fungsi Q? Q kita tengok baliklah. Q ni bahagian apa? Dan apakah fungsi dia? Okey, Patricia D, Jahizah D, lagi seorang Adam D. Tengok So Q adalah conteng cikgu dah pesan banyak kali dapat soalan periksa conteng. Cerebrum, tengok B besar. Okey, cerebrum. Bawah ni cerebellum. Kemudian medulla oblongata. Then cerebrum. Kalau kontrol pemikiran, cerebrum. Kalau degupan jantung, medulla oblongata. Kalau peristalsis, medulla oblongata. Okey. Satu lagi cara nak kamu ingat. Nampak ni daripada perkataan medulla oblongata. Misalnya kita lupa ni apa fungsi dia kan. So medulla oblongata nampak L untuk luar kawal. Maksudnya gerak balas luar kawal lah, tindakan luar kawal. Kemudian dia melibatkan, biasanya tindakan luar kawal ni dia melibatkan otot licin. Contoh macam esophagus, macam usus kecil. Depa tu semua adalah otot licin. Jadi macam esophagus kan tindakan luar kawal dia macam peristalsis. Okey. So nampak ni, D untuk denyutan jantung. Kamu cari jalan macam mana kita nak ingat. Lepas tu D ni kalau kita terbalikkan jadi P kan. Pencernaan, peristalsis, pernafasan. Boleh screenshot ataupun kamu tulis balik supaya kamu ingat. Okey. So kalau bahagian sini adalah cerebellum, maksudnya kita nak tengok bahagian keseimbangan. Okey, D. Cikgu lupa nak buat jawapan. So betul jawapan dia adalah keseimbangan.
Pandai. Very good. Okey, dia soalan yang berkaitan dengan ni, objektif dia lebih kurang sama saja dia nak tanya. Sebab ini benda ni fakta. Jadi kamu jangan bimbang. Sebab tu cikgu kata kalau buat banyak-banyak soalan, benda tu akan lekat dalam kita punya bahagian cerebrum kita tu, ingatan kan. Akan ingat balik. Ni pun samalah, dia tanya apakah fungsi cerebellum. Cerebellum ingat tentang ini cerebrum. Okey, itu medulla oblongata. Sama balik. Okey, ni cerebellum, medulla oblongata, medulla oblongata. Mengkoordinasikan pergerakan badan. Ni keseimbangan lah. Nanti kalau kamu tengok tak ada perkataan keseimbangan, yang ni lah maksud yang sama. Okey, mengkoordinasi pergerakan badan ni adalah maksud keseimbangan lah. Saya tak kata tak ada jawapan pula. Dah cikgu kata keseimbangan, ingat keseimbangan. Oh, tak ada jawapan cikgu. Tak boleh lah. Ya. Ini mengkoordinasi ni maksud dia keseimbangan jugalah. Okay. So, ini adalah fungsi cerebellum. Okey. Ni pun senang. Apa jawapan dia? Seorang lelaki mengalami kemalangan. Okey, dia menyebabkan otak cedera. Menjejaskan kebolehan membaca. Nak baca tak boleh. So, bahagian otak mana yang kontrol membaca? Membaca kan kita kena ingat, kena tafsir. Okay, very good. So, jawapan dia A. Cerebrum. Okay. Alright. Cerebrum. Okay, ni satu lagi Cerebrum B, kita akan ingatkan tentang berlipat-lipat. Okay, bila berlipat-lipat tu, dia akan meningkatkan JLP/I. Jadi, akan menambahkan lebih banyak neuron. Jadi, otak orang cerdik ni, yang orang kata, kita biasa tengok kan kawan kita, dia tak study sangat pun, dia duduk dalam kelas je, dia dengar cikgu terang, balik tu dia duduk main game lah apa kan. Tiba-tiba tengok dapat A+. Mungkin Allah bagi dekat dia, bahagian otak cerebrum dia tu lebih banyak lipatan. Mungkin ingatan dia tu lebih banyak. Jadi setengah orang yang sederhana ni, dia kena buat lebih banyak latihan dan sebagainya. Masing-masing ada kelebihan kan. Kita sendiri kita tahu kita kat mana. Kalau kita rasa kita ni susah nak pick up ke apa, kita kena buatlah latihan banyak sikit. Jangan ikut kawan kita yang nampak tak study tapi otak dia dapat tangkap banyak. Kan? Kita tahulah diri kita macam mana. Yang penting bila kita usaha, Allah pasti akan bantu kita. Kan? Okey. Ini apa jawapan? Soalan dia macam ulang-ulang je. Padahal cikgu ambil dari tahun-tahun yang berbeza. Okey, yang manakah mengkoordinasikan pergerakan badan? Kan? Yang ni berkaitan dengan keseimbangan. Bahagian mana? Okey, very good. Okey, bahagian cerebellum. Tak habis lagi. Okey, ni nak ulang-ulang. Bila kita ulang-ulang, insya-Allah kita ingat. Okey, yang ni pun sama. Seorang mangsa mengalami kecederaan, mangsa kemalangan. Yang tadi dia tanya pasal dia tak boleh baca. Sekarang ni soalan berkaitan dengan kesukaran bernafas. Jadi kita kena tafsirlah kesukaran bernafas ni bahagian apa. Maksudnya dia tindakan terkawal ke tindakan luar kawal. Kesukaran bernafas. Bernafas tu adalah tindakan luar kawal. Kita tak boleh kontrol kan. So bahagian mana yang terlibat? C. C bahagian mana ni? C. Betul ke C? Bernafas. B. Okey, Okey, B adalah medulla oblongata. So, jawapan dia adalah B. Medulla. Nampak ni? Medulla oblongata. P tadi kan? Pencernaan, peristalsis, pernafasan. Okey. Boleh Cikgu nak masuk satu lagi boleh? Boleh tak boleh? Otak masih boleh tafsir? Okey, very good. Okey, kita sambung sikit lagi. Subtopik berkenaan dengan neuron dan sinaps. Apa benda pula ni cikgu? Tengok tak ada apa. Jangan bimbang. Nanti akan ingat balik semua. Okey? Okey, ini adalah neuron. Neuron. Okey, neuron tadi kan cikgu bagi tahu ada 3 jenis kan? Neuron deria, neuron geganti dengan neuron motor. Neuron-neuron ni lah akan bawa impuls ataupun maklumat dari satu bahagian ke bahagian lain sampailah terhasilnya satu gerak balas. Bermula daripada reseptor sampailah gerak balas berlaku. Depa ni lah. Macam baton lah, pass baton. Depa ni nak pass maklumat tu.
Okey, struktur dan fungsi neuron. Kita berkenalan dulu dengan setiap struktur dan fungsi dia. Okey, yang pertama, nampak badan sel. Ni badan sel yang bulat. Dah kita kata sel kan, dia mesti ada nukleus. Ni macam muka dia ni, kita panggil badan sel. So, badan sel ada nukleus. Dan banyak unjuran sitoplasma yang disebut dendrit. Okey, unjuran maksudnya sitoplasma ni dia mengunjur, dia macam jadi ranting-ranting ni. Okey, ranting-ranting kita panggil sebagai dendrit. Okey, apa kerja badan sel? Badan sel integrasi isyarat dan koordinasi aktiviti metabolisme. Sebab kita faham di dalam sitoplasma kan ada semua komponen-komponen sel macam mitokondria, okey, dan endoplasma, semua kan dalam ni. So dia akan mengkoordinasikan aktiviti metabolisme. Macam respirasi sel semua kat sinilah. Untuk neuron lah. Kan? Untuk neuron. So, neuron kan perlu tenaga untuk hantar impuls semua ni. Jadi, semua aktiviti metabolisme berlaku di dalam badan sel. Okay, kita berkenalan yang pertama. Yang kedua, apa dia akson? Ini yang unjuran panjang yang keluar daripada badan sel ni kita panggil sebagai akson. Sampailah pergi kat sel otot. Okey. Akson ialah cabang panjang daripada badan sel. Nampak cabang ni dia panjang, keluar panjang ni. Okey. Akson membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron yang lain atau ke efektor. So dalam ni ada impuls. So impuls ni nak pergi mana? Dia akan nampak ni arah ni. Arah pengaliran impuls, so dia akan ikut arah ni. Macam ni kita tahulah, ini kita tengok sekali pun kita tahu ini adalah neuron motor sebab dia nak hantar ke sel otot. Otot yang akan melakukan gerak balas kan. So ini adalah neuron motor lah. Okey. Okey, nodus Ranvier. Nodus Ranvier ni adalah celahan dekat ni, celah-celah ni. Dia kan dia macam lekuk-lekuk ni, kita bayang macam sosis kan. Kalau sosis panjang tu dia kan lekuk-lekuk sikit. Okey, kita panggil sebagai nodus Ranvier. Okey, nodus Ranvier ni apa dia? Neuron tertentu mempunyai bahagian yang tidak disalut myelin. Okey, yang ada kembung-kembung ni, yang sebelah ni kita panggil salut myelin. Tapi untuk nodus Ranvier, dia tidak ada salut myelin. Okey, pada sela tetap di sepanjang akson. Okey, bahagian celahan ini disebut nodus Ranvier. Tujuan dia apa? Kita nak bagi impuls ni bergerak dengan lebih cepat supaya macam ni lah. Impuls lalu ni, dia salut ni tak ada dekat kawasan ni kan. Salut ni sebenarnya dia melindungi akson. Bila salut ini tak ada, kat sini macam dia bahaya sikit. Dia nak lalu, jadi dia lompat. Dia lompat, toing, dia lompat sini. Mai sini dia lompat. Bila lompat ni, pergerakan dia lebih laju. Namanya? Okey, dengan membolehkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikut dia. Satu nodes kepada satu nodes. Dia akan lompat. Jadi cepatlah impuls tu lalu. Kita memang nak bagi impuls tu lalu cepat, supaya gerak balas berlaku dengan lebih pantas. Nampak? Kita kalau apa-apa gerak balas, takkan kita nak buat gerak balas slow motion kan? Kita kena gerak balas dengan cepat. Macam orang main badminton pun kan? Takkan nak slow mo pun jatuhlah bulu tangkis tu. Kita nak cepat. Jadi apa peranan impuls ni? Dia akan lagi laju dengan adanya nodus Ranvier. Okey, ingat Okey, salut myelin. Okey, salut myelin ni apa benda? Ni salut myelin. Ni yang ni. Yang macam sosis ni. Okey. Salut myelin adalah membran, okey, yang menyaluti akson. Kan akson yang panjang ni kan? Okey, apa kerja dia? Dia lindung neuron daripada kecederaan. Selain itu, berfungsi sebagai penebar impuls elektrik. Kamu kena ingat impuls ini adalah dalam bentuk elektrik. Selain itu, dia membekalkan nutrien. Bagus kan salut myelin ni. Satu, dia lindung. Satu, penebar impuls elektrik. Satu, bekalkan nutrien. 3 kerja dia. Fungsi dia. Okey, dendrit. Dendrit ni yang tadi, yang macam ranting-ranting ni, cabang pendek daripada badan sel. So, kerja dia menerima impuls saraf dari neuron lain. Okay, dia terima impuls. Dia hantar masuk dekat badan sel akan berkeluar. Okay. Menerima impuls saraf dari neuron lain atau persekitaran luar dah hantar ke arah badan sel. Okay, dia just passing lah. Dia just passing dia punya impuls saraf daripada diterima dari orang lain.
Okey, macam apa tu, receptionist lah, dia terima, dia hantar. Okey, itu dendrit. Okey, bonggol sinaps. Bonggol sinaps ni adalah bengkakan pada hujung cabang akson yang hantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar dan juga dendrit bagi neuron yang lain. Ini bonggol ni macam hujung-hujung daripada akson. Dia macam bulat-bulat sikit. Itu panggil bonggol. Bonggol sinaps. Okey, peranan jenis neuron dan fungsi dia. Okey, macam cikgu bagi tahu tadi, kita ada 3 jenis. Neuron deria, neuron geganti dengan neuron motor. Okey, kita pergi one by one. Yang ni kena berkenalan dengan setiap neuron. Okey. Tengok gambar, kamu kena dah tahu dah. Bila kita tengok gambar, kita dah tahu dah apa jenis neuron. Okey, tengok yang ni. Nampak badan sel dia duduk kat tepi. Badan sel duduk kat tepi. Arah impuls daripada dendrit hantar ke sana. Ni hujung ni panggil bonggol sinaps. Cikgu nampak badan sel kat tepi, terus cikgu akan ingat neuron deria. Sebab yang tadi pun kan, kalau dalam saraf tunjang tu, dia duduk kat akar apa? Akar dorsal kan? Kat bengkakan ganglion tu. Nampak ni? Okey. Badan sel terdapat dalam ganglion akar dorsal. So, apa kerja dendrit? Macam tadilah, dia terima impuls dan hantar ke arah badan sel. Impuls saraf dialirkan dari badan sel ke akson, melalui akson ke neuron berikutnya. Okey, yang ni semua kita dah bincang tadi sebenarnya. Cuma dekat sini, kamu kena faham gambar rajah dan namakan. Macam tadi cikgu kata, badan sel duduk kat tepi ni, kita panggil sebagai neuron deria. Okey, satu lagi nampak arah impuls ni. Okey, neuron motor, dia punya satu cara nak ingat, badan sel dekat hujung. Okey, satu lagi, kalau rajah dia hujung ni, dia akan sambung dengan efektor. Dia akan tunjuk kat sini sama ada otot atau kelenjar. Jadi confirm kita tahu ini adalah neuron motor. Apa tu? Badan sel hujung, neuron motor. Okey, yang ketiga, yang ni paling senang nak ingat. Yang ni paling senang nak ingat sebab dia macam tengah-tengah, dekat tengah-tengah dia sambungkan neuron motor dengan neuron deria. Okey, yang dia kat sini. Gentian neuron terdapat dalam sistem saraf pusat. Badan sel dia macam satu kelompok sini, badan sel. Okey, keluar ni dendrit macam biasalah. Yang ni paling senang nak ingat. Dia salah satu yang macam ni. Okey. Okey, dah ingat tiga-tiga tu. Okey. Sekarang kita tengok sinaps pula. Sekejap. Okey, penghantaran impuls merentasi sinaps. Ini perkataan baru, sinaps. Okey. Pemancaran impuls merentasi sinaps adalah secara kimia. Tadi kan cikgu bagi tahu impuls sebenarnya adalah satu apa kita panggil impuls elektrik. Okey, impuls elektrik. Tapi kalau dia nak merentas sinaps, dia ditukar kepada kimia. Okey, bahan kimia. Kat mana sinaps ni? Kita tengok gambar dia, kedudukan sinaps. Sinaps ni adalah celahan dia punya macam satu ruang. Okey, neurotransmitter disimpan dalam vesicle sinaps yang terkumpul di dalam hujung bonggol sinaps. Okey, contoh neurotransmitter, ingat nama ni, asetilkolina, noradrenalina, serotonin, dopamina. Okey, proses pemancaran adalah lambat. Kita tengok rajah. Okey, ni pun daripada buku teks. Okey, bayangkan ni adalah bonggol sinaps. Hujung di hujung. Di hujung. So dalam bonggol sinaps ni, ini di zoom kan di zoom. Dalam bonggol sinaps ni ada komponen sel. Contoh paling banyak adalah mitokondria, yang kuning ni. Okey. Mitokondria ni adalah, bila kita ingat mitokondria mesti ingat tenaga kan. Tenaga digunakan untuk menolong neurotransmitter ni memancarkan bahan-bahan untuk memasuki bahagian sinaps ni. Kita tengok one by one. Okey, nombor 1. Apabila impuls elektrik, kan juga kata impuls kan? Elektrik kan? Okey, apabila impuls elektrik sampai ke bonggol sinaps, mula-mula impuls tu sampai dulu. Okey, vesicle sinaps akan dirangsang. Vesicle sinaps akan dirangsang. Ni yang bulat-bulat ni. Bila impuls elektrik mai, depa ni akan trigger lah. Depa akan kesan kata ada impuls lalu. Jadi vesicle sinaps ni
Vesicle synapse ni akan merembeskan neurotransmitter. Neurotransmitter. So, neurotransmitter meresap melalui sinaps. Dia akan masuk ke dalam sinaps ni, bahagian celahan ini, dan bergabung dengan protein reseptor spesifik pada reseptor kat sini, yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima. Okey, gabungan neurotransmitter dengan reseptor merangsang pencetusan impuls, dan seterusnya impuls dapat dipancarkan melalui neuron ini. Ini dia punya cara gerakan impuls. Okey. Kamu boleh rujuk buku teks sama muka surat 225. Cikgu pun ambil daripada situ je. Okey. Alright. Kita tengok soalan-soalan yang membolehkan kita faham apakah yang ditanya dalam bab 12.3 ni. Okey, yang pertama, apakah fungsi neuron motor? Ditanya tentang neuron motor. Okey, first kita bagi tahu dia terima dulu kan. Dia terima impuls dari saraf menerima impuls saraf dari neuron geganti. Pattern dia tu daripada neuron geganti. Interneuron kan, neuron ganti sistem. Lepas dia terima saraf, dia hantar ke efektor. Nampak neuromotor kan? Menghantar ke efektor seperti otot atau kelenjar. Untuk apa? Untuk menghasilkan gerak balas. Okey. Kenapa bongo synapse ada banyak tenaga? Tenaga pula. Ada banyak mitokondria. Untuk jana tenaga. Kan dia punya selalulah kalau kita tengok mitokondria tu, kita ingat pasal tenaga. Untuk jana tenaga. Pasal apa tenaga ni? Untuk hantar impuls saraf. Okey, contoh ni. Ini dari study cara menulis perkataan tu. Mitokondria. Mito tu dia buat bentuk ni berlipat-lipat dalam ni. T tu tenaga. Kondria A ni ATP. Tu cara nak study. Okey, ini lah. Synapse ni yang ni. Yang ni bongo synapse. Ni bongo yang macam bulat sikit ni bongo synapse. Okey, ini hantar neurotransmitter untuk merentasi ke dendrit neuron penerima. Okey, bagaimanakah impuls elektrik dihantar melalui sinaps? Okey, impuls elektrik dihantar melalui sinaps. Kat sini, dekat bongo sinaps ni impuls tu masih dalam bentuk impuls elektrik. Dekat sinaps dia sudah jadi kimia. Lepas tu masuk balik dalam dendrit dalam bentuk impuls elektrik. Dekat sini saja, dekat celah ni saja dia tak boleh secara elektrik, dia secara kimia. Itu maksud dia. Okey. Impuls elektrik dihantar melalui sinaps secara kimia. Kimia itu melibatkan neurotransmitter. Yang neurotransmitter ingat nama-nama dia tadi nah? Dopamina, asetilkolina, noradrenalina. Okey, itu semua adalah nama-nama neurotransmitter. Okey, ramalkan soalan nombor 4. Ramalkan apa yang berlaku kepada penghantaran impuls sekiranya neuron tidak mempunyai salut myelin. Okey, apabila neuron tiada salut myelin, maka tiadalah nodus Ranvier. Kalau tak ada salut myelin, maksudnya dia macam kosong terus, tak adalah nodus Ranvier tu. Kan nodus Ranvier tu nak bagi impuls jadi cepat. Kalau tak ada salut myelin langsung, impuls menjadi perlahan. Okey, satu lagi kamu boleh bagi tahu, kalau tak ada salut myelin, maka yang 3 fungsi salut myelin tadi tu kan, yang tu tidak berlaku lah. Contoh, dia tak boleh melindungi saraf neuron, dia tidak boleh membekalkan nutrien, dia tidak boleh menjadi penebat penebat elektrik kan. Okey, itu pun boleh bagi sebagai jawapan juga. Maksudnya kita menidakkan fungsi dia lah, menidakkan fungsi salut myelin tu. Okey. Okey ni. Ini contoh. Nak buat nota macam ni pun boleh. Tulis perkataan sinaps. Sinaps ni nampak? Yang ni bonggol dengan dendrit. Tengah-tengah ni kita panggil sinaps. So, N ni untuk neurotransmitter. Betul kita senarai lah. Asetilkolina, S serotonin. Kemudian N ni noradrenalina. Kalau A adrenalina. Kaitkan semua yang ada kaitan. So, ini ni P tapi kita terbalikkan jadi D. So, D is dopamina. Dopamina.
S ni apa? Impuls sehala. Maksud dia impuls tu dilalu sehala saja. Sehala. Dia tak boleh patah balik sehala saja. Okey. Ni adalah satu struktur neuron. Okey. Terangkan, ini soalan SPM 2010, soalan nombor 6, soalan esei Okey, terangkan pemindahan impuls saraf. Disuruh terangkan bagaimana impuls saraf tu dari neuron P. Tengok neuron P yang ni, yang bonggol ni, ni neuron P. Kemudian kita ada bonggol sinaps. Yang macam apa panggil ni, lesung ni kan. Ni adalah bonggol sinaps. Ingat, dalam bonggol tu ada dua benda. Ada neurotransmitter, ada vesicle synapse. Yang bulat-bulat ni adalah vesicle synapse. Satu lagi ada mitokondria. Kita kena study dulu gambar rajah ni. Lepas tu dia kata kat sini neuron R. Sini neuron P. Okey, kita kena kenal pastilah apa dia R, apa dia P tu. Okey. Nombor 1. Antara jawab, kita buat dulu number-number untuk kita terangkan. Okey, nombor 1 dia bagi tahu. Yang ni dipanggil celah sinaps. Ini panggil sinaps lah. Yang celah-celah ni dipanggil sinaps. Okey, nombor 2. Nak explain pasal nombor 2. Apabila impuls saraf sampai di bonggol sinaps, bila impuls saraf sampai impuls elektrik ni sampai, neurotransmitter akan dirembeskan. Sebab apa dirembeskan? Kerana vesicle sinaps telah dirangsang. Impuls elektrik mai, vesicle sinaps terangsang, hasilkan neurotransmitter. Kemudian kenapa dia bagi gambar mitokondria? Mitokondria ni akan hasilkan tenaga ataupun ATP untuk menolong impuls dipindahkan. So neurotransmitter yang dirembeskan tadi P mana? Akan meresap keluar melintasi celah sinaps ke dendrit neuron Q. Okey, kemudian kita bagi tahulah pemindahan ini adalah dalam bentuk impuls kimia. Okey. Bila sampai dekat R, neurotransmitter bergabung dengan reseptor. Dekat sini ada reseptor kan? Macam dalam buku teks kamu tunjuk tu rajah tu. Okey, reseptor pada dendrit neuron R dan mencetuskan impuls yang baru. Reseptor tu terima dan cetuskan impuls yang baru. Impuls yang baru itu adalah dalam bentuk impuls elektrik. Ingat dekat bonggol ni impuls elektrik, dekat celah ni impuls kimia. Masuk balik dekat neuron R ni, dekat dendrit ni adalah impuls elektrik. Jadi pergerakan dia adalah sehala, atas ke bawah. Jadi tak boleh patah balik. Atas ke bawah saja. Okey. Soalan. Antara struktur berlabel A, B, C dan D, yang manakah memancarkan impuls ke sel otot? Neuron eferen ni dulu kita panggil neuron eferen. Sekarang ni maksudnya neuron eferen ni adalah neuron motor. Apa jawapan? Kita lebih sikit tak apa. Kita tak kerjaan kelas lain pun kan. Habiskan sikit lah. Habis soalan ni habis dah. Minta maaf lebih sikit tak apa untuk belajar. Okey. Apa jawapan? Yang manakah memancarkan impuls ke sel otot? Ini apa? A adalah tengok ni, nodus Ranvier. Cepat. Okey. Akson, impuls keluar dari badan sel. Nampak ni? A, K, S, O, N. Yang ni K ni kita buat macam huruf I. Impuls. K ni keluar. Impuls keluar daripada badan sel. So akson. Yang mana satu akson? Adakah A, B, C, D? Akson yang mana? C. Alright. So A adalah dendrit. B adalah badan sel. C adalah salut myelin. D adalah akson. Salut myelin nutrien, L lindung. Okey. Dendrit terima impuls. Ini dendrit, B badan sel, C salut myelin, D adalah akson. Jawapan dia adalah akson lah, nampak? Memancarkan impuls ke sel otot. Yang ni neuromotor ni. Dia nak pancarkan impuls ke sel otot adalah akson.
So, akson. Ya, ingat ini salah satu cara, banyak kali cikgu beritahu, cara untuk study. Cara study melalui soalan. Kita kadang malas nak buat nota, kita buat nota dekat soalan kita. Okey. Soalan seterusnya, SPM 2005. Dia punya lama kan. Okey, question 16. Apakah fungsi akson neuron afferent? Neuron afferent adalah neuron deria. Apakah fungsi dia? Neuron deria nak hantar pergi mana? Adakah nak bebaskan neurotransmitter? Nak bebaskan neurotransmitter ni adalah vesicle apa nama tadi? Vesicle synapse, vesicle synapse, okey. Membawa impuls keluar dari badan sel. Mempercepatkan penghantaran impuls. Mempercepatkan penghantaran impuls ni adalah apa yang tadi celah-celah tu kita panggil apa? Nodus Ranvier. Okey. Menghantar impuls ke badan sel. Menghantar impuls ke badan sel adalah fungsi dendrit. Nampak? Ini terima impuls. Ni nodus Ranvier. Okey. So, jawapan dia membawa impuls keluar dari badan sel. Okey. Ingat. Okey, ini apa? Apakah bahan P? Yang ni yang kita panggil synapse tadi ni. Okey, ini bongo synapse. Ini dendrit. Contoh dendrit lah. Okay, ini sebab dia nak terima impuls. Apakah bahan P? Ini vesicle synapse. Ini mitokondria. Dia keluarkan neurotransmitter kat sini. Tapi kat sini jawapan tak ada neurotransmitter. Kat sini cuma ada nama-nama yang cikgu suruh ingat tadi tu. Nama macam orang tu kan. Noradrenalina lah apa semua tu. Acetilcolina lah. Okay. So tengoklah. Ni nampak. Ada noradrenalina, neurotransmitter acetilcolina, serotonin, dopamin. Okey. Ni impuls saraf, impuls kimia, impuls saraf. Ingat balik tadi Impuls saraf ni dalam bentuk elektrik. Impuls saraf, impuls kimia, impuls saraf. And then tengok ini bahan P tu lah neurotransmitter. Oksitosin ni hormon. Prolaktin ni pun hormon. Okey. Adrenalin pun hormon. Acetilcolina. Tak sama ni noradrenalina, ni adrenalina. Dia lain. Adrenalina ni hormon. Kalau nor tambah nor cahaya. Tambah nor ni yang ni adalah neurotransmitter. So acetilcolina. Okey. Sama soalan lebih kurang sama. Ni apa dia jawapan? Nampak tak? Kalau pakai handphone tu kena buat landscape baru nampak kot. Kalau pakai laptop tak apa. Nampak tak soalan? Okey, apa jawapan? Ni senang lah. Kan cikgu nak tengok jawapan apa? A, B, C, D. Apa jawapan? Ada jawapan? Kan sikit lagi nak habis dah. Apakah bahan X? Senang je ni. Mana? Aisyah, Batrisha, Jahiza. D kod. Tak confirm ni. Kod tak mal, kod. D. Senang je kan? Ini vesicle synapse. Dia akan keluarkan neurotransmitter lah. Jawapan terbentang luas di alam maya ni. Neurotransmitter. So, jawapan dia adalah D lah. Neurotransmitter. Cumanya, ada soalan yang dia tak tulis neurotransmitter. Dia tulis nama-nama neurotransmitter tu. Tadi itulah noradrenalina, acetilcolina, serotonin, dopamin. Itu adalah nama-nama neurotransmitter. Nama dia kita panggil neurotransmitter lah. Dia ni daripada mana dia duduk dalam vesicle synapse? Masa bila dia keluar? Apabila impuls sampai. Okey, impuls elektrik tu, impuls sampai, dia akan rangsang vesicle synapse untuk keluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter ni masuk kat sini. Dia bawa impuls tu. Impuls yang dari sini tu. Maklumat tu dia bawa main sini. Tapi dia tukar dalam bentuk kimia lah.
Lepas tu reseptor dekat dendrit ni akan terima dan akan teruskan pengeluaran impuls tu seterusnya. Okey. Sekali lagi, apakah fungsi X? Dia ulang-ulang macam tu je pun. Apakah fungsi X? X ni apa? Oh, X ni adalah vesicle synapse. Apa fungsi dia? Adakah menghasilkan tenaga? Tak. Yang hasil tenaga adalah mitokondria. Adakah menghasilkan impuls? Adakah menghasilkan hormon? Yang menghasilkan impuls adalah reseptor. Okey. Kalau hasilkan hormon, ni kelenjar endokrin punya kerja. Menghasilkan neurotransmitter. Inilah baru kerja vesicle synapse. Okey, vesicle synapse ataupun kita panggil sebagai vesicle impulse. Jadi jawapan dia adalah D. Okey. Ada lagi? Apakah jenis neuron? Yang ni kan neuron yang senang sangat nak ingat sebab dia seorang-seorang dia gini. Okey? Ingat ni cara nak ingat ni. Badan sel kat tepi neuron deria. Badan sel ada seorang-seorang dia. Ni badan sel seorang-seorang dia lah ni. Adalah neuron geganti. Kalau dimulai dengan badan sel dekat hujung, ni adalah neuron motor. Ni cara nak ingat. Okey, so yang ni adalah neuron geganti. Ingat balik dia punya fungsi. Kalau neuron deria, impuls daripada reseptor ke sistem saraf pusat. Kalau neuron motor daripada sistem saraf pusat ke efektor. Kalau neuron geganti, dia sambung antara neuron deria dengan neuron motor. So, jawapan dia adalah C. Sikit lagi. Okey, apakah bahan berlabel A, B, C, D? Antara bahagian berikut, yang mana akan membebaskan neurotransmitter? Senang, dia ulang je. Kali ni senang. Dia WhatsApp. Dah senang. Ulang balik ni, takkan tak dapat lagi. Mesti boleh dapatnya. Apa dia? Semua orang type jawapan. Tak ramai pun. Cepat. Okay, very good. Mana lagi? Hafiz seorang. Lain problem kah? Okay, so jawapan dia. Okay, Adam B. Pandai. Senang kan? Okay. Okay, Jahizah pun B. Okay, very good. Yang ni pun senang. Antara bahagian berlabel A, B, C, D, yang manakah mengalirkan impuls saraf keluar dari badan sel? Keluar dari badan sel. Antara bahagian yang manakah mengalirkan impuls keluar badan sel? Adakah A, adakah B, adakah C, adakah D? Jawapan apa? Sama je soalan YY tadi kan? Axon. Bawa impuls keluar dari badan sel. Inilah ni. Impuls ada kat sini sebab dendrit terima. Lepas tu nak bawa keluar, mestilah panjang ni. Yang panjang ni nama dia axon. Okay. Okay. Soalan 2016. Ni soalan masa zaman Kak Rahmah ni. Ingat tak Rahmah? 2016 Kalau ingat, wow. Kalau ingat, wow, dahsyat nah. Ni 2016. Okey, soalan dia. Rajam 14 menunjukkan laluan penghantaran maklumat. Okey, rangsangan, reseptor, neuron deria. Lepas tu P, lepas Q, kelenjar tindakan. Senang je. Neuron deria hantar pergi mana? Dekat otak. Okay, good. Lepas tu otak pun hantar dekat neuron motor. Motor pergi hantar dekat kelenjar. Dalam kes ni dia hantar kelenjar. Dalam kes lain mungkin dia hantar ke otot. Kan efektor kan ada dua jenis kan, kelenjar dengan otot. Okay, good. Ni pun sama. Okay. Soalan senang je. Yang ni adalah neuron geganti. Habis. So, macam mana hari ni? Boleh ke? Mak tanya seorang-seorang. Nak dengar suara Adam. Boleh tak Adam? Bab hari ni? Boleh? Aisyah? Boleh. Boleh, cikgu. Boleh, good. Hafiz? Hafiz Syazwan? Boleh? Boleh. Jahizah? Boleh, cikgu.
cikgu. Baik, okay, good. Batrisha. Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit? Okey, kalau boleh sikit-sikit macam mana nak bagi banyak-banyak? Buat latihan. Yes, very good. Ingat nah, latihan adalah key ya, kunci bagi kita lebih faham. So, dah sejam lebih sikit je pun Kita jumpa lagi. So, cuti, selamat bercuti. Jangan cuti sampai tak tengok langsung, buka-buka sama buku. Kita jumpa lagi insya-Allah. Tak ada soalan lah ni? Okey, kita stop dulu. Tak.